Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Yang saya hormati para pecinta ilmu, para penonton, para penggemar siaran-siaran keagamaan sama ada di tanah air maupun di luar negara, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi dapat dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar, iaitu kuliah duha khas yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan kita dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang. Kita sudah pun berada pada musim yang kedua. Pada pertemuan yang lepas, kita telah berjaya menamatkan kitab berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Maka untuk musim yang kedua ini, kita akan mula membincangkan satu kitab yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, 1 hari bulan Julai tahun 2020 bersamaan 9 Zulqa'aidah tahun 1441. Dan kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international. Dan tanpa kita sedari, hari ini genap 105 hari atau tepatnya 3 bulan 13 hari kita masih berada dalam tempoh kordon saniter ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan kita sedang berada pada hari yang ke-9 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP ataupun Recovery Movement Control Order RMCO yang telah pun bermula pada 10 Jun yang lalu sampailah 31 hari bulan Ogos nanti. Makna total 82 hari ataupun 2 bulan 21 hari. Dan hari ini kita baru hari yang ke-21 berada dalam RMCO atau PKPP. Mana ada lagi 61 hari ataupun sebulan setengah lagi untuk kita berada dalam kordon saniter ini. Alhamdulillah, setelah 3 bulan 13 hari pelaksanaan bermula daripada PKP fasa yang pertama sehinggalah yang keempat, kemudian disusuli pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kita dapat melihat trend yang mana jumlah aktif kes COVID-19 ini alhamdulillah semakin menurun. Maka pencapaian ini adalah hasil daripada kepatuhan kita selaku rakyat kepada prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP, PKPB dan PKPP ini, dan wajar kepatuhan ini terus dikekalkan. Dan sudah pasti antara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita khususnya adalah untuk kembali melaksanakan solat di masjid. Beberapa negeri sudah pun membenarkan untuk pelaksanaan solat berjemaah tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I masih lagi menunggu keputusan daripada pihak berkuasa untuk pelaksanaan solat jemaah selain daripada subuh. Kita masih melaksanakan membuka kepada jemaah kita melaksanakan solat subuh berjemaah dan juga solat Jumaat. Adapun solat-solat yang lain masih belum dapat kebenaran
Termasuklah juga kelas-kelas pengajian. Ada setengah negeri dah pun melaksanakan di masjid, tapi kita di masjid negeri masih belum ada sebarang ketetapan rasmi. Mudah-mudahan pihak berkuasa bolehlah memberi keputusan yang baik dalam masa yang terdekat ini, sebab kita bersaing dengan banyak pihak untuk nak menarik ke tempat masing-masing. Hari ini 1 Julai panggung wayang dah boleh buka. Jadi nanti masjid versus pawagam, kita susah nak tarik balik masyarakat untuk datang ke masjid. Saudara-saudari sekalian, musim yang kedua ini, seperti yang telah diwawarkan sebelum ini, kita guna sebuah kitab yang baru, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Ataupun kitab ini asalnya daripada bahasa Arab yang diterjemahkan, iaitu kitab bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab terjemahan ini begitu tebal sekali, setebal 1121 halaman ataupun muka surat. Sebab itu, kalau mengajar kitab ini di mana-mana masjid, tak tahu siapa mati dulu. Tok guru dulu kan nak murid dulu. Biasa nak murid mati dululah. Begitu tebal sekali kitab ini. Tapi kita tidak menggunakan pendekatan seperti musim pertama yang mana kita go through selai-selai. Yang ini kita akan pilih tajuk-tajuk yang sesuai tanpa meninggalkan bab yang telah pun ditetapkan. Dan kita akan ulas untuk mudah beri kefahaman kepada masyarakat. Kitab ini bukan calang-calang kitab, kata orang sekarang, bukan kaleng-kaleng, sebab ianya adalah karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, ataupun nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, seorang ulama tersohor pada era tahun 600 Hijrah. Dia bermazhab Sunni Maliki dan dia paling terkenal dalam bidang tafsir. Dia seorang ulama tafsir. Tafsirnya yang paling terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada 20 jilid tafsir Al-Qurtubi. Kenapa namanya Al-Qurtubi? Kerana dia dilahirkan di Cordova, Spanyol. Maka bila dia lahir di Cordova, dalam bahasa Arab ditukarkan kepada Qurtubi. Tahun 1214 beliau dilahirkan di sana dan beliau berhijrah ke banyak tempat dan terakhir beliau berpindah ke Mesir dan dia banyak belajar ilmu, mengajar ilmu di Mesir dan dia mengembuskan nafas terakhirnya juga di bumi Mesir, iaitu pada hari Isnin 9 hari bulan Syawal tahun 671 Hijrah bersamaan tahun 1273 Masihi. Umurnya masih muda ketika itu, baru 59 tahun. Tetapi khazanah ilmu yang beliau tinggalkan sampai saat ini masih memberi manfaat kepada kita. Dan sampai sekarang makamnya masih diziarahi orang. Dia dikebumikan di Almania, iaitu di sebelah timur Sungai Nil di Mesir hari ini. Inilah kitab yang akan kita gunakan, iaitu kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Kitab ini ada banyak bab. Kita akan mulakan bab yang pertama, muka surat 13, iaitu nasihat mengenai kematian dan urusan hari akhir. Dalam bab ini, beliau telah memasukkan berkenaan beberapa hadis tentang larangan mahukan kematian kerana penderitaan dan kesusahan hidup. Yang mana terdapat hadis-hadis yang dicatatkan oleh tuan kitab yang melarang kita mengharapkan kematian kecuali kalau kita dikhawatiri terkena fitnah yang boleh menggugat keimanan. Kalau kita tengok dalam kitab ini, beliau telah membawakan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maksudnya, janganlah kamu mahukan kepada kematian disebabkan adanya sesuatu kesusahan hidup yang menimpa. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu baik untuk aku. Tetapi matikanlah aku andai kata kematian itu lebih baik untuk aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tuan kitab juga membawakan satu lagi hadis yang redaksinya hampir sama. La yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khairan. Janganlah setiap daripada kamu meminta kematian sebelum ajal menjemputmu. Kerana apabila setiap seorang kamu meninggal dunia, maka amal kebaikanmu akan terputus. Sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin adalah untuk menambah kebaikan kepada mukmin itu sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan kitab bawakan lagi hadis, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian, kerana jika dia adalah orang yang suka melakukan kebaikan, maka boleh jadi dia akan terus menambah lagi kebaikan. Atau jika dia seorang yang sentiasa melakukan dosa, mungkin saja dia ada peluang untuk bertaubat. Begitu juga hadis daripada Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan Nabi SAW pernah berpesan, la tamannawul mauta fa inna hawlal matla'i syadidun wa inna minas sa'adati an yatula umrul abdi hatta yarzuqahu Allahul inabata. Jangan kamu mahu mati, kerana keadaan kematian itu merupakan suatu yang dahsyat. Apabila seorang hamba diberi usia panjang, Allah akan beri kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi saudara, kita pernah bincangkan hal ini dalam musim yang pertama, bahawa seorang Muslim dilarang untuk minta mati kalau dia ditimpa musibah. Apa sebab? Kerana Nabi mengajarkan rugi kita minta mati awal, sebab kematian akan memutuskan segala amalan kita, akan memutuskan segala perbuatan soleh. Apa sebab? Pertambahan umur seseorang yang beriman itu adalah kebaikan bagi kita. Mana setiap kali kita sambut happy birthday misalnya, itu kebaikan untuk kita, kerana ada peluang untuk menambahkan lagi amal. Namun sekiranya harapan tersebut, maknanya harapan nak mati itu disebabkan tak mahu terkena fitnah agama, sehingga menyebabkan iman kita jadi tergugat, atau menjadikan kita kufur dan juga fasik, maka kata ulama, dibolehkan mengharapkan kematian dengan meletakkan syarat pada doanya, iaitu doa mengharap kebaikan daripada kematian tersebut. Sebab itu penulis kepada kitab Syarah Riyadhus Salihin ada menyebutkan, sekiranya kita takut terkena fitnah, khususnya dalam agama, maka tidak ada masalah untuk kita mengharapkan kematian. Tapi kalau tidak ada keperluan, jangan minta. Sebab setiap kali kita panjang umur, berarti peluang kita menambahkan ibadah. Sebab itu Talhah bin Ubaidillah pernah bercerita, ada dua lelaki daripada Bali. Bali ini suku cabang Qada'ah. Dia datang kepada Rasul SAW dan kedua-duanya masuk Islam. Dua-dua alhamdulillah masuk Islam. Mereka pun dah selesai balik. Kedua-dua yang baru masuk Islam ini sangat aktif buat program, panggil orang, dakwah. Dan mereka juga termasuk prajurit-prajurit yang berani untuk turun ke medan peperangan. Maka dipendekkan cerita, mereka pergi berperang, salah seorangnya itu mati syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwuffiya. Dua orang tadi, seorang dua pergi perang, seorang mati, seorang hidup. Adapun yang seorang lagi, kata Talhah bin Ubaidillah, dia hidup setahun selepas kawan dia meninggal. Mana hari ini kawan dia, setahun lagi barulah dia meninggal. Maka kata Talhah, qala Talhah, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannati idza ana bihima. Kata Talhah, satu malam aku mimpi sedang berada depan pintu syurga. Dan aku terkejut kerana nampak kedua-dua lelaki itu. Dalam setengah riwayat kata mereka ni adik-beradik. Yang peliknya kata Talhah, fa kharaja kharijun minal jannati
fa'adhina lilladhi tuwuffiyal akhiru minhuma thumma kharaja fa'adhina lilladhi istushhida. Tiba-tiba kata Talhah, ada seorang keluar daripada dalam surga. Mana penjaga surga keluar, dia izinkan yang mati kemudian tu masuk dulu dalam surga. Mana kalau dalam konteks adik-beradik, abang mati dulu, adik mati kemudian. Tapi bila depan pintu surga, penjaga surga mempersilakan yang adik dulu masuk surga. Selepas itu kata Talhah, barulah diizinkan abang dia yang mati syahid untuk masuk dalam surga. Jadi Talhah hairan. Kenapa pula adik dulu masuk surga, walhal abang dia mati syahid setahun lebih awal? Disebabkan mimpi ini, lantas Talhah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi SAW. Dia cerita begini, saya heran ya Rasul. Maka Nabi tanya kepada Talhah, min ayyi zalika ta'jabuna? Apa sebab engkau heran wahai Talhah? Pelik sangat. Kenapa rasa pelik sangat? Apa yang mengkagumkan kau? Apa masalahnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Cuba kau fikir, bukankah adiknya itu dia masih hidup setahun selepas daripada abangnya meninggal? Maka qala bala, of course ya Rasul, betul juga. Wa adraka ramadana fasamahu wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fis sanati. Bukankah si adik itu lepas abangnya meninggal, dia dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan, dia melakukan solat sekian-sekian banyak, dia sujud sekian-sekian banyak dalam setahun. Betul atau tidak? Sahabat yang mendengar kata, bala ya Rasul. Ya betul juga ya Rasulullah. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi. Maka Nabi mengatakan, disebabkan lebih amal adik itu tadi, maka jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu panjang umur mustahak. Jangan mudah sangat minta mati. Tak daya dah COVID-19 ni, mati je lah lagi bagus. Semuanya payah. Nak masuk kedai beratur, masjid beratur, payah. Mati je lah. Jangan begitu. Doa panjang umur. Mudah-mudahan lepas bulan 8, pihak pemerintah, lepas akhir bulan 8, pihak pemerintah balikkan semula kepada cara kita hak dulu. Mungkin ada sedikit perubahan, tetapi jangan mudah kecewa dalam kehidupan. Saudara, jangankan mati dalam jarak perbezaan setahun. Ada satu hadis menyebut, kadang-kadang mati dalam jarak perbezaan 40 hari pun sudah boleh mengangkat darjat seseorang. Kata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, ada kisah dua orang adik-beradik meninggal dunia dalam jarak masa 40 hari. Fadzukirat fadilatul awwali 'inda Rasulillah. Maka para sahabat pun sibuklah bercerita kebaikan si arwah abang ini yang telah meninggal sebelum daripada adiknya. Abang dia bagus, ni abang dia rajin, gini. Faqala alam yakul akharu musliman? Qalu bala ya Rasulullah wa kana la ba'sa bih. Bila Nabi dengar sahabat bercerita, maka kata Nabi bertanya, adik itu Islam ke tidak? Jawab sahabat, Islam juga ya Rasulullah. Wa kana la ba'sa bihi. Dia pun boleh tahan juga, hebat orangnya arwah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu. Nabi pun tanya, tahukah kamu darjat yang diraih atau yang dihasil, yang didapat daripada semayangnya ketika dia masih hidup? Innama mathalus salati kamathali nahri ghamrin azbin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin. Sesungguhnya perumpamaan semayang adalah seperti sungai yang melempah airnya dan lagi segar, yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kamu, yang mana dia terjun dan mandi ke dalamnya 5 kali sehari. Fama tarawna dhalika yubqi min daranihi fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu.
Adakah kamu mengira orang kalau dah terjun sungai 5 kali sehari itu masih ada daki pada badan dia? Sesungguhnya kamu tidak tahu darjat yang dia raih hanya kerana semayangnya saja. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Sebab itu beza kematian 40 hari pun boleh memberi kesan untuk mengangkat darjat kita. Walaupun arwah dah meninggal, dia lebih baik daripada kita. Orangnya rajin ke masjid, orangnya hebat. Tapi kita belum mati lagi. Kita boleh lebih hebat daripada arwah dengan catatan banyakkan beramal. Kalau sekadar pegang telefon main game siang malam, itu taklah ke mana sangatnya. Tapi ni bukan marah main game, tidak. Maksudnya membuat sesuatu yang boleh bernilai pahala. Kalau main game dapat pahala, silakanlah, tak ada masalah. Semayang, Nabi sebut. Setiap kali kita semayang, umpama kita membersihkan diri dalam sungai. Jadi, kalau lagi dapat hidup 40 hari, setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka terangkatlah darjat kita ke darjat yang lebih istimewa. Yang penting, jangan minta mati. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa supaya dimatikan sekiranya kehidupan itu boleh mendatangkan fitnah kepada agama. Itu saja. Dalam pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, baca doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Nabi mengajarkan doa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau untuk aku sentiasa buat benda baik. Aku mohon pada Engkau supaya aku ni tinggalkan benda-benda tak elok, benda-benda mungkar. Aku mohon padamu, hai Tuhan, jadikanlah diri aku ini sentiasa cinta kepada orang miskin. Ampunkanlah dosa aku. Kasih sayang, rahmatilah aku. Dan apabila Engkau menentu dan mentakdirkan fitnah kepada hamba-hambamu, maka matikanlah aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu dulu kita pernah pesan, jangan pula sebab takut bila cerita hari kiamat. Oh ni Dajjal nak keluar, Ya'juj Ma'juj nak keluar, begini-begini. Bila cerita tentang COVID-19, orang pembawa ini semua adalah ni tanda-tanda kiamat. Kita pun disebabkan takut kiamat berdoa mati. Tak perlu. Ingat, hari kiamat akan berlaku selepas orang baik-baik mati semua. Ulang ya. Kiamat hanya berlaku bila orang baik-baik macam tuan-tuan puan-puan mati semua. Kalau tuan-tuan puan-puan mati semua, barulah kiamat. Mana masjid dah tak ada orang. Tak ada orang. Orang lebih ramai pergi ke taman tema, orang lebih ramai pergi menengok hiburan, orang lebih ramai pergi pawagam berbanding masjid, barulah kiamat itu betul-betul dah akan berlaku. Dah tak ada orang baik. Ingat kita pernah pesan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah dengar Nabi pesan pada dia, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang sudi menyebut Allah, Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu sepanjang musim PKP dulu, walaupun masjid tak boleh menerima kehadiran jemaah, tetapi kita masih lagi minta dilaungkan azan. Jangan sampai kampung kita, bandar kita, negeri kita, negara kita dah tak ada menyebut kalimat Allah. Kalau dah sampai begitu peringkatnya, tunggu je lah kiamat esok lusa. Tapi Alhamdulillah, azan masih dikumandangkan. Mudah-mudahan lambat lagi kiamat, itulah maksudnya. Tapi kalau dah sampai tak ada orang sudi langsung azan, bermasalah. Dan kita pernah terangkan, hanya orang-orang yang tidak beriman sahaja dan sejahat-jahat manusia saja yang Allah akan beri mereka peluang berhadapan menengok dengan mata kepala mereka kejadian kiamat ini.
Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nasi. Tidak akan berlaku kiamat kecuali kepada manusia-manusia yang jahat saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kepada orang baik-baik macam tuan-tuan perempuan yang sedang menonton ini, selagi tuan-tuan perempuan ada, lambat lagi kiamat. Ni bukan nak suruh teruskan huha-huha. Oh ya ke kiamat lambat, bolehlah berjoli lagi. Janganlah begitu. Nak mengatakan jangan takut. Sampai berdoa suruh mati tak ada sebab. Jangan. Dan sekarang yang kita khawatir mudah-mudahan tak berlaku pada orang Islam, iaitu trend orang muda khususnya bila ada masalah terus bunuh diri. Payahlah begitu. Hari tu musim PKP. Ni katanya tidak berlaku di negara kita. Satu keluarga gantung diri dalam rumah. Tularlah gambar-gambar kesian kita menengok anak kecil ada maknya semua gantung diri disebabkan dalam suasana kordon saniter ni ataupun perintah kawalan pergerakan ini mereka kepuasan agak dalam rumah tak besar mana. Kita tak apalah di rumah ada wifi, ada Netflix macam-macam, khatam habis cerita Korea, dia benda ada. Nak keluar kerja tak boleh, sumbangan payah. Macam negara kita ada ke orang rajin hantar beras ke rumah, ustaz-ustaz hantar beras, hantar benda, tempat dia tidak ada. Dia akhirnya ambil keputusan bunuh diri. Jangan. Orang Islam tak boleh. Kalau bukan Islam tu kita tidak pelik. Kalau di Jepun itu memang membunuh diri ni satu kemuliaan. Sebab itu di Jepun dia ada satu budaya dipanggil karoshi. Karoshi ni death by overwork. Mati kerana kuat sangat kerja. Di Jepun ni dia lain. Orang kita tak kalau tak kerja kerja betul lah rupa dia memang tak berapa nak bekerja. Orang Jepun memang rajin bekerja. Orang Jepun dalam setahun dia kerja sekitar 2124 jam setahun ataupun purata 42.5 jam seminggu. Kita sehari sejam saja kerja. Lain ngolah atas mana-mana hilang tak tahu. Tetapi impak negatifnya adalah bila terlampau kuat sangat bekerja, hasilnya berlaku satu fenomena kematian yang dipanggil karoshi, death by overwork. Bayangkan untuk tahun ini saja, daripada Mac tahun lepas sampai Mac tahun ini saja sudah ada 2,310 kematian karoshi disebabkan oleh overwork ataupun terlebih bekerja ini. Begitu juga masalah dipanggil fenomena seppuku. Seppuku ni bunuh diri. Dan sehari mereka ada kurang lebih 70 kes satu hari. Dalam setahun purata mereka ada 25,000 kes orang bunuh diri. Ada satu tempat hutan di Jepun sana, nama hutan tu Aokigahara. Di Aokigahara saja dalam setahun ada 105 kes bunuh diri pada satu tempat saja. Sebab hutan tu dia macam gotik sikit, jadi rasa dekat sikit dengan alam ruh agak, dia bunuh diri ramai-ramai. Lepas itu kerajaan Jepun terpaksa peruntukkan 15.8 bilion yen setahun untuk buat program-program yang dipanggil Suicide Prevention Strategies. Nak mengelakkan rakyat mereka bunuh diri. Itu kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Tokyo, jalan, belajar di sana, stesen-stesen di Tokyo Metro Subway, setiap landasan itu akan ada pagar cermin. Setiap landasan. Jangan kita kan kalau MRT, LRT, mana ada cermin dekat dengan pagar itu. Buat garisan saja. Tulis garisan saja, dilarang melintas garisan ini ketika kereta api melintas ke berhenti ke apa ke. Dia orang tak kena buat pagar. Apa sebab? Dia terjun ni ke landasan itu. Mati kena kara, ada langgar dia kereta api ada. Tak nak berlaku begitu. Bila ada masalah, bunuh diri. Rasa dah tak ada masa depan, bunuh diri. Sama juga Korea. Yang anak-anak kita minat sangat ke K-pop siang malam, pagi petang. Minat K-pop itu cerita lain. Tapi jangan ikut budaya bunuh diri dia. Korea Selatan mencatatkan 26.9 kematian dalam setiap 100,000 orang pada tahun 2018 berbanding 18.5 untuk orang-orang Jepun dan 3.2 untuk orang-orang di Filipina. Tahun 2012 saja di Korea dicatatkan tidak kurang 15,000 kes bunuh diri. Maknanya setiap hari berlaku 30 hingga 40 kes bunuh diri.
ada keluar dalam surat khabar, dalam berita kita penghujung tahun lepas, ada yang orang muda suli, umur baru 25 tahun. Itu juga, ni kebanyakan yang artis lah. Gohara, hujung tahun lepas, umur baru 28 tahun, bunuh diri juga. Cha In Ha, hujung tahun lepas, umur 27 tahun, bunuh diri juga. Jadi fenomena ini tidak menyeronokkan kita. Tapi mungkin ada pula orang yang dia akan mudah mengatakan, oh ini bunuh diri ini sebab iman tak ada. Orang Jepun, orang Korea ni dia tak ada tauhid, dia tak ada iman. Jadi bila orang tak ada iman, memang itulah keputusan. Tak, kita ingin kongsikan pada pagi ini. Arab Saudi pun ada orang bunuh diri. Arab Saudi, bila sebut Arab Saudi, tuan-tuan tahulah apa yang ada di Arab Saudi. Ada Mekah, ada Madinah. Laporan daripada Arab News, statistik daripada Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, setahun ada 295 kes bunuh diri yang melibatkan 134 rakyat Saudi dan ada 125 expatriate, orang luar yang datang bekerja di Arab Saudi. Lelaki paling ramai 259 lelaki, perempuan 36. Kalau yang perempuan berdasarkan kajian mereka, bunuh diri sama ada overdose dengan ubat ataupun minum racun, minum klorok, benda begitulah. Kalau orang lelaki biasanya gantung diri lah, ataupun overdose, ataupun ada yang tembak saja kepala mereka. Ada satu kajian pernah dibuat oleh Dr. Sa'ad Al-Khatib. Dia ni pakar rujuk kanan di hospital psikiatrik di Jeddah. Yang paling ramai bunuh diri adalah golongan-golongan terpelajar, doktor, peguam, pegawai tinggi polis dan pemilik hotel. Pemilik hotel ni sebab masalah customer dan begitulah, tak ada orang, hutang banyak. Dan golongan yang paling ramai bunuh diri adalah banduan. 3 kali ganda lebih ramai daripada profession yang lain. Dan majoritinya berpunca daripada masalah kewangan. Dulu ada satu orang profesor dalam bidang sejarah dan juga kebudayaan di Universiti Ummul Qura di Mekah. Saya ulang, di Mekah. Tuan-tuan yang pernah buat haji akan lalulah universiti ini, di kawasan Masyair. Universiti Ummul Qura. Seorang profesor yang hebat, dah tulis 30 buku, ada 70 kertas penyelidikan yang dia tulis, tapi akhirnya dia menamatkan riwayatnya sendiri. Dia gantung dirinya di pejabat, dia ikat gantung lehernya guna scarf ataupun serban merah putih dia tu, gantungkan pada kipas di siling, bunuh diri, punca hutang. Jadi bayangkanlah, bunuh diri kerana tak tahan dengan kehidupan. Ini adalah benda-benda yang Nabi tak benarkan. Sebab itu bab yang pertama dalam bab kematian ini, Tuhan kita tekankan, jangan minta mati kalau tidak ada sebab yang melibatkan kepada agama kamu. Kalau sekadar hutang, selesaikanlah. Macam kita di Malaysia, kalau ada masalah duit, masalah hutang, bankrupt, pergi AKPK lah. AKPK boleh santuni apa yang boleh dibantu keluarkan daripada masalah. Ada masalah keluarga, boleh mengadu kepada macam-macam lembaga penduduk, pembangunan keluarga, macam-macam. Jabat agama pun boleh untuk mengadu masalah. Artinya tidak ada penyelesaian kepada apa juga masalah yang kita sedang hadapi. Ingat, jangan sampai bunuh diri. Nabi pernah pesan kepada Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya uzziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu benda yang digunakan di dunia ini, maka dia akan diazabkan dengan benda itu pada hari kiamat. Contoh, bunuh diri guna mikrofon misalnya, sumbat dalam tekak sampai ke leher, meninggal. Jadi hari kiamat esok, mikrofon yang akan datang, azab pula kita. Macam mana gaya? Wallahu a'lam. Apa alat yang digunakan itulah yang akan mengazab kita pula pada hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu hadis lain daripada Abu Hurairah, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَاءُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُتَخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا.
Nabi sebut siapa yang terjun dari bukit, lalu dia pun mati, maknanya dia bunuh diri terjun bukit, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Macam contoh orang terjun jabatan Tanjung Lumpur. Jadi dia nanti di hari akhirat dia akan terjun lah, sama je terjun tiruk ke terjun benda ke, dia akan masuk dalam neraka sama dengan cara dia terjun itu. Terjun jambatan Pulau Pinang misalnya. Dia akan terjun jugalah ke dalam neraka jahanam, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, siapa-siapa yang membunuh diri dengan meminum racun, maka racun itu akan tetap berada dalam genggamannya dan dia akan tetap menghiruplah racun itu dalam neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya. Minum Roundup misalnya, kena ada Roundup, Clorox, ataupun minum hand sanitizer, sakit jiwa minum hand sanitizer, gok minum. Nanti hari kiamat duduk dalam neraka, kerja awak minum je lah hand sanitizer tu sekembung-kembung, hukuman untuk kita. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan tetap berada dalam genggamannya dan dia akan tikam perutnya dalam neraka jahanam, kekal dia di situ selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ringkas cerita, jangan bunuh diri. Tapi saya percaya yang menonton siaran ini atau orang-orang masjid, insya-Allah mungkin kita tak akan bunuh diri. Mungkin kita tak akan bunuh diri. Tapi cuma masalah orang kita adalah mulut sajalah. Mulut ni memang tak nak bunuh diri, tapi hujung percakapan mesti ada ayat matilah macam ni. Matilah kalau macam ni. Jangan sebut begitu. Matilah. Ada setengah orang, setengah negeri memang mulutnya biasa nyebut mampuh ni, biasa mampuh begini, mampuh. Tapi itu bukannya mampuh menunjukkan mati. Mampuh ni mungkin bawa makna yang lain. Sangat, maknanya mampuh tu maknanya sangat. Besar nak mampu, mana besar sangat. Terpulanglah. Tetapi mulut ni jangan mudah sangat menyebut matilah lagu ni, matilah macam ni, mati kita. Jangan. Kita orang Islam, doa mati bila agama dipitnah. Doa mati bila mati itu lebih baik penghujungnya kepada kita. Apa sebab? Kerana hidup ini adalah bagaikan hidangan makanan yang dihidangkan pada kita. Kita nanti tengah hari nak cari makan. Kalau hidangan yang dihidangkan pada kita, semua rasanya sama, manis semua. Sedap atau tidak, kita nak menjamu selera, tak sedap. Kalau semua manis pun tak sedap. Tak percaya, kalau kita orang hidangkan kek. Sekarang ni musim kek, coklat, lava, meletup-letup. Musim sekarang ni katanya di Kuala Lumpur, syarikat-syarikat ni banyak buat jualan murah. Kek ni murah-murah, bukan kek coklat. Coklat, aiskrim tak sebutlah jenama. Dulu RM30 satu aiskrim itu. Tapi sekarang aiskrim tu campur dengan air pula, RM30 saja. Mana benda manis, koko, orang sampai beli, bawa balik buat pula kek. Kebabum punya coklat. Curah lagi, campur lagi Nutella, macam-macam. Cuba mengadap, nak ambilkan sejurim pun tak larat. Manis sangat. Lepas daripada makan kek tu, minum pula air teh tarik manis. Jadi tidak? Tak. Artinya kalau dalam hidangan pun, kalau semuanya manis, tak sedap. Maka begitulah kehidupan. Kalau semua manis saja, sedap atau tidak? Tak. Yang menjadikan hidangan sedap apabila ada macam-macam rasa. Ada manis, ada tawar, ada pedas, ada masin sikit, ada pahit. Bila dikombinasikan, barulah selera makan bertambah. Nasi kosong, tawar. Makan pula dengan misalnya masak lemak cili api, pedas sikit. Mana ada pula sambal belacan, buat manis sikit. Ikan goreng tu jangan masin sangat. Kita bercerita pun jadi berselera. Jadi bayangkanlah, sama dengan kehidupan, jangan expect semuanya manis. Nanti kena kencing manis. Jadi ada hari kita susah, ada hari kita senang. Hari tu masa PKP semua moyok belaka, bisnes tak jalan. Ini ada muka ala senyum sikit lah. Muka pun ada senyum. Berniaga pun dah balik asal. Moratoriumnya, bayar hutangnya, macam-macam lagi. Jadi itu adalah kehidupan. Musibah adalah pakaian hidup.
makin tinggi status kita, semakin kuatlah kita diuji. Sebab itu kalau kita tak tahan diuji, malu kita dengan haiwan di sekeliling kita. Ini telah pun saya terangkan. Cicak, burung, cacing, ini antara segelintir haiwan yang hidup tak pernah mengeluh. Walaupun rezeki mereka begitu susah. Susah rezeki mereka. Cicak nak dapatkan rezeki, bukan susah. Dah lah, dia tak boleh terbang. Binatang yang makanan dia semua terbang. Tak pernah dia mengeluh, Tuhan ini tidak adil, saya tak ada sayap. No. Tuhan beri dia lidah yang fleksibel. Sama juga burung, keluar pagi, balik petang. Kadang tak ada makanan sebab bandar bersih sangat. Tapi pernah ke burung bunuh diri, langgar bangunan? Tak pernah. Bahkan tiap-tiap pagi menyanyi macam tak ada masalah. Kui, happy manjam burung. Sama juga cacing. Cacing ni OKU total. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata. Kalau kita kategorikan mereka ni, OKU total. Tidak ada kelayakan untuk survive. Tetapi tetap saja cacing tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia teruskan kehidupan. Sebab Allah akan uji kita berdasarkan kemampuan kita saja. Tuhan tahu dah sukatan Mamat ni, kalau aku bagi lebih sikit, tu jadi lain lah dia ni. Dia dah ada sukatan. Lepas itu Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu pernah ditanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddul bala', siapa orang yang paling teruk sekali Allah beri musibah ya Rasulullah? Nabi jawab, al-anbiya thummal amsalu fal amsalu fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Yang paling teruk sekali diuji adalah para nabi. Itu number one. Selepas nabi, orang yang semisal dengan nabi. Maknanya para ulama, apa semua. Kemudian bawah sikit, para orang yang semisal. Begitulah. Dan kata Nabi, fayubtala rajulu ala hasabi dinih. Dan seseorang akan diuji sesuai dengan keadaan imannya saja. Artinya kalau kita sekarang sedang teruk diuji, itu tanda iman kita tinggi betul. Fa in kana dinuhu sulban ishtaddat bala'uhu. Kalau agamanya atau imannya kuat, maka makin beratlah ujian yang Allah berikan pada dia. Wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dinih. Kalau imannya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualiti imannya sahaja. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala ardi ma 'alaihi khati'atun. Sentiasalah seorang hamba itu akan diuji oleh Allah sehinggalah dia berjalan di atas muka bumi, tidak ada dicatatkan dosa pun pada orang itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan juga Imam Ahmad. Jadi kalau diuji, jangan cepat minta mati. Ujian adalah berdasarkan tahap iman. Dan hanya orang diuji, Tuhan tahu dia punya iman berapa markah dia. Sama macam kita sebagai cikgu ni, sekarang sekolah dah banyak yang buka. Universiti pun dah ada kelas-kelas diadakan. Apakah mekanisme seorang lecturer, seorang pensyarah, seorang guru nak tahu anak muridnya lebih bagus daripada orang lain? Apakah indikatornya? Macam mana mekanisme seorang guru, seorang pensyarah, seorang profesor nak tahu pelajarnya itu lebih cerdik, bukan cerdik, lebih bagus daripada pelajar yang lain? Apa dia punya ukurannya? Ukurannya adalah ujian, test, kena ada kuis. Kalau tak diuji, macam mana nak tahu dia bagus? Maka sama manusia. Kalau setakat tepuk dada, saya paling beriman. Uji dulu, kita test dulu. Maka dengan test, kalau lulus, baru berjaya. Tapi tak semua orang akan dapat test yang sama. Orang yang belajar diploma perakaunan, testnya tak sama dengan orang yang ambil ijazah bidang perakaunan. Ijazah perakaunan tak sama ujiannya dengan orang ambil ACCA dalam bidang perakaunan. Maka sentiasa berbeza mengikut latar belakang. Jadi, apa yang kita nak keluh kesahkan sampai nak minta mati? Jadi ini kata Tuan Kitab, jangan kita minta mati.
Seterusnya muka surat 14, tuan kita bawakan berkenaan tentang hakikat kematian. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang dan bukan sekadar tidak ada lagi kejadian selepas daripada kematian, tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan, atau bertukar atau berpindahnya suatu keadaan ke keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain, dan kematian adalah musibah yang sangat besar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadukumul maut hinal wasiyyati ithnani zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tuhbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Surah Al-Maidah ayat 106. Wahai orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian atau maut, dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu selepas solat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia kaum kerabat, dan tidak juga kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya dengan demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Surah Al-Maidah ayat 106. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, kematian ni benda yang pasti berlaku. Yang sedang menonton siaran ini semuanya calon-calon semua ni yang sedang menonton siaran ini. Calon apa? Calon pengurusi JKK belum tahu lagi. Calon ahli parlimen sabar dulu. Calon PRK Cini dah tutup dah, nak mengundi dah. Calon menteri besar mimpi saja. Tapi kalau calon jenazah itu pasti. Maka yang menonton siaran ini, termasuk yang sedang berkata-kata ini, semuanya calon jenazah. Semuanya calon-calon jenazah. Maka wahai calon-calon jenazah sekalian, apa persiapan? Adakah kita dah buat persediaan? Maka kalau belum, Tuan kita minta buatlah persiapan. Bukan dia kata, janganlah cerita hai mati Ustaz. Baru-baru habis PKP, baru nak tegak balik cerita hai mati. Tak ada mood. La ilaha illallah. Mati ni bukan kira mood, tak ada mood. Bila-bila saja boleh mati. Bahkan, bagi orang yang benar-benar dah bertaubat, mati ni bukan benda yang mereka takut. Kata ulama, antara tanda taubat diterima, ayyakuna musta'iddan lil maut nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubihi. Tanda orang taubat diterima, dia sentiasa prepare mati bila-bila masa. Nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubihi. Sebab dia dah pun menyesali, minta ampun segala kesalahan-kesalahan yang dia buat, dia dah minta ampun kepada Allah. Kalau ada kesalahan sama manusia, dia dah berusaha yang terbaik untuk mohon kemaafan itu. Maka dia sentiasa bersedia. Jadi kepada kita yang masih lagi cuak nak mati, belum taubatlah. Dari itu kan dah 3 bulan jadi tok imam duduk di rumah, takkan tak bersedia taubat lagi, takkan tak bersedia mati lagi anytime, tak ada masalah. Sebab itu membincangkan tentang tajuk kematian ini adalah tanda orang cerdik. Sebab itu sahabat tanya Nabi, ya Rasul, ayul mu'minina aqyas. Siapa orang Islam yang paling cerdik sekali ya Rasul? Nabi jawab, orang yang paling cerdik aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdik yang banyak ingat mati. Mana kalau kita orang yang cerdik ni orang yang masuk Menara Gading lah. Ni musim-musim anak-anak lepasan SPM mendaftar ke universiti, ke college macam-macam. Itu ukuran cerdik. Mengaji di mana? Universiti sekian-sekian. Oh, cerdik awak ni.
Ada esok ada double degree, ada masters, ada professional certificate, ada PhD, macam-macam. Itu ukuran kita. Kalau orang di universiti, ukuran cerdik, berapa banyak menulis, berapa banyak research dia buat, jurnal dia menulis. Tapi Nabi tak simple. Orang yang paling cerdik kata Nabi, orang yang ingat mati. Tetapi kata Nabi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang ingat mati tu aku intirah cerdik, tetapi orang yang buat preparation untuk mati itu lebih cerdik daripada yang pertama tadi. Ulaikal aqyas, itu yang paling cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita bersyukurlah pagi ini bila kita cerita tentang kematian, itu tanda kita berusaha untuk menjadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan cerdik. Tuan kitab tadi ada menyebut tentang barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan kita yang akan datang ataupun akhirat. Perkataan barzakh ini kata ulama dalam Quran ulang 3 kali. Pertama dalam surah Mu'minun ayat 100, yang kedua surah Ar-Rahman ayat 20, dan yang ketiga surah Al-Furqan ayat 53. Dari segi bahasa, barzakh ni maknanya pemisah. Dia memisahkan. Menurut Ibnu Manzur yang merupakan pengarang kitab Lisanul Arab, barzakh ini adalah pertama ma baina kulli syai'aini, sesuatu yang terdapat antara dua perkara. Contoh kita panggil sekarang partition lah. Partition tu barzakh antara dua department misalnya. Ataupun al-hajizu baina syai'aini, pembatas atau penghalang antara dua hal. Contohnya masjid, dia letakkan partition antara jemaah muslimin dengan muslimat. Jadi tengah itu barzakh lah. Barzakh, dia memisahkan. Dalam kamus Mukhtar As-Sahah tulisan Abu Bakar Ar-Razi, barzakh ini adalah dinding pembatas antara dua benda yang terletak antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka barzakh adalah alam yang dilalui oleh manusia selepas daripada kehidupan di dunia sementara menunggu kehidupan di akhirat. Holding room, bilik menunggu, ataupun bilik untuk macam kita nak naik kapal terbang, lepas daripada pemeriksaan immigration, cop pasport, mula cek kita punya polis lah, polis bantuan cek kita punya pasport dengan boarding pass. Turun lift, jalan kaki pergi ke immigration, cop pasport. Kalau tak ada hutang, cukai, bayar bagus, lepaslah jalan, contoh. Bila jalan, naik kereta api. Tuan-tuan bayang itulah perjalanan kita nak pergi ke alam barzakh. Kapal terbang itu, destinasi kita nak terbang itu dah umpama antara syurga neraka. Kita nak menyampai ke itu, ada perjalanan. Kemudian kita lepas daripada immigration, lalu dekat kawasan pemeriksaan baik pula. Lepas tu naik kereta api. Serung sampai di satelit. Sebelah satelit sana, kita tengok pintu kita mana. C berapa, B berapa, contoh. Kalau lapar, belilah burger seperti 2, makan dulu. Jalan. Kemudian orang yang ada boarding pass akan dipanggil. Kemudian kita akan masuk ke ruang menunggu. Tempat kita nak ramai-ramai, duduk dulu ramai, dia cek tiket di situ. Tapi tak boleh naik lagi, duduk dulu. Duduk menunggu. Kemudian barulah dipanggil untuk naik kapal terbang. Maka itulah proses alam barzakh. Lepas pada kita meninggal saja, tak pergi akhirat terus, duduk kat satu ruang menunggu. Itu dipanggil alam barzakh. Jadi waktunya itu kata ulama mungkin berlangsung selama jutaan tahun, sehingga bermula daripada dia meninggal sampailah kiamat sughra. Kemudian dilanjutkan lagi sampailah hari kebangkitan. Baru dia hari dibangkitkan, maka bermulalah kiamat. Itu prosesnya. Baik itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 disebutkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka akan tetap tinggal padanya sehingga hari mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Mengapakah perbahasan tentang barzakh ini sangat mustahak? Kalau kita lihat salafus soleh, umpamanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ni dia pelik. Kalau dia melintah di kawasan perkuburan, dia akan menangis. Basah janggut dia menangis. Lalu kat kubur je dia menangis. Satu hari orang tanya kepada Uthman bin Affan,
tazkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha. Sahabat bertanya kepada dia, wahai Osman, tatkala kita mendengar cerita tentang syurga dan neraka, kami tak nampak pun Tuan menangis. Tapi apa sebab bila melintas dekat kawasan kubur, kami tengok Tuan menangis? Maka kata Osman bin Affan, aku pernah dengar Nabi bercerita, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Aku dengar Nabi pernah bercerita, sesungguhnya liang lahat kubur ini adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat daripada gangguan dan seksaan di sini, maka perjalanan selanjutnya akan jadi lebih mudah. Tapi kalau di sini saja dia tidak selamat, kena torture, kena seksa, maka seksaan yang menunggu dia selepas daripada ini itu jauh lebih kejam lagi, kata Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, bakal-bakal jenazah sekalian, buatlah persiapan. Kata tuan kitab, kematian itu sendiri adalah musibah ataupun ujian. Dan ujian itu memang ujian betul, macam exam betul. Dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Ibn Hajar Al-Haytami ada mencatatkan, wa fi mursal da'if ziyadah ithnain akharina wa huma nakut wa ruman wa kur wa ruman fa alai takunul malaikati alladhi yas'aluna arba'ah. Kata tuan kitab, dalam hadis mursal yang lemah ada penambahan 2 lagi malaikat dalam kubur nanti. Jadi kita biasa mendengar dalam kubur ada 2 tukang temuduga. Orang SPA lah, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia akan temuduga kita, iaitu Munkar Nakir. Kata tuan kita, ada tambahan 2 lagi anggota baru malaikat, nama Nakur dan juga Ruman. Maka berdasarkan kenyataan ini, dalam kubur nanti ada 4 penemu duga. Macam interview minta kerja jugalah. 4 penemu duga. Maka kata tuan kitab, Nakur dan Ruman, dia akan datang. Dan dia bertanya kepada kita, ya Abdullah, uktub amaluka. Hei hamba Allah, sila tuliskan segala amal-amal kebaikan kamu. Fayaqul, maka mayat ni pun menjawab, laisa ma'i dawatun wala qartas. Minta maaf tuan malaikat, kami ni tak ada bawa pen, tak ada kertas. Maka jawab 2 malaikat ini, aihatu kafnuka wa qartasuka wa madadaka riquka wa qalamuka asba'uka. Tak ada pen, tak ada kertas, tak apa. Gunakanlah kain kapanmu sebagai kertas, ailiumu jadikan sebagai dakwat dan jari sebagai pen. Dia macam orang datang ke masjid jugalah. Masuk masjid kena scan QR code. Tip. Sila scan, imbas. Dia pun jawab, minta maaf, saya telefon Cak Ayam, tak boleh nak imbas. Tak boleh imbasan, tak apa. Sila tulis atas buku. Ada manual lah, buku pendaftaran, macam masuk supermarket. Dia bagi alasan lagi, minta maaf, pen tak ada. Kita pun kata tak apa, kita sediakan pen untuk tulis nama. Saya tak nak pegang, ada kuman COVID-19 katanya. Tak apa, kita sediakan pula hand sanitizer. Nanti pakai meleleh pula, nitik atau tak apa, kita sediakan tisu. Begitulah agak proses dalam kubur, banyak alasannya. Maka kata malaikat, tak ada pen, tak ada kertas, tak apa. Gunakan kain kampan kau sebagai kertas, gunakan ailiumu sebagai dakwat, gunakan jarimu sebagai pena. Fayaqta'u lahu qit'atun min kafanihi thumma yaj'al 'abdu yaktub wa in kana ghaira katib fi dunya fayadhkur hina idzin hasanatuhu wa sayyi'atuhu ka yawmin wahid. Kemudian mayat itu pun akan ambil sedikit kain kapannya dan dia pun mulalah menulis. Dan walaupun mayat itu masih hidup dulu, tak pandai menulis, tak sekolah, tak menulis, tak membaca, tapi disebabkan dia alam lain, alam kubur,
automatik dia akan boleh tulis segala kejahatan dan kebaikannya pada waktu yang sama. Summa yatwi 'alal malakul qit'ah wa yal'uquha fi 'unuqih. Lalu malaikat Ruman melipat lembaran tersebut dan mengkalungkan lembaran itu pada lehernya. Hadis ini panjang, nanti insya-Allah pada kesempatan akan datang kita akan ada perincian lagi, sebab ini baru muqaddimah tuan kitab tentang hakikat kematian. Mati itu pasti, benda benar-benar berlaku, tapi jangan minta mati suka-suka hati. Ini pesanan dia. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan membahaskan lagi tentang muqaddimah kitab At-Tazkirah ini. Akan datang kita akan bincangkan tentang kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah, muka surat 16 insya-Allah. Sekadar itu dulu sembang-sembang kita untuk kesempatan minggu ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pecinta ilmu yang tidak jemu-jemu memberi sokongan kepada program Minda Imam Besar yang dibawakan khas kepada kita oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Sekadar itu, sebelum berpisah seperti biasa kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwatu quwwatuka wal qudratu qudratuka wal usmatu usmatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau suka, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.